billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiatina a'malina. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, hari ini kita bertemu lagi dalam sidang bicara pembela bersama dengan Presiden Muafakat Tuan Rumah, di mana beliau adalah pensyarah di Universiti Melaya, iaitu Dr. Wan Adli bin Wan Ramli. Sekarang ini masih lagi berkhidmat dan merupakan Presiden Muafakat. Okay. Tajuk hari ini kita nak membicarakan tentang liberalism, iaitu berkenaan dengan pemikiran. Okey, kita doktor ya. Selamat datang lah. Okey. Kita biasa daripada tu masa terlalu suntuk, masa itu terhad lagi. Kita selalu bercakap tentang liberalism. Masyarakat pun bercakap tentang liberalism. Dan ramai orang bercakap tentang bahayanya fahaman liberalism. Boleh tak doktor ulas secara ringkas, bila kita kata liberalism tu, macam mana nak kita kenal yang mengatakan inilah liberalism? Kita mula dengan itu dulu. Baik, liberalisme ini adalah satu falsafah yang kemudiannya dikembangkan menjadi satu ideologi politik. Bila disebut ideologi politik itu, dia bukan setakat satu falsafah untuk pegangan ahli-ahli falsafah, tetapi telah diterapkan dan diamalkan oleh kalangan ahli politik untuk menjadi asas kepada tindakan-tindakan dan keputusan-keputusan politik yang mereka lakukan. Dan liberalisme ini berasal daripada Eropah lah. Dalam konteks kita di Malaysia ini, falsafah ataupun ideologi liberalisme yang banyak meluasnya sudah tentulah bersumberkan daripada penjajah kita, British. Tetapi liberalisme juga berkembang di Perancis, di Amerika, United States of America, dan negara-negara Eropah yang lain. Tetapi bila kita nak pergi kepada teras atau intipati liberalisme itu, saya kira yang paling asasnya untuk kita nak faham liberalisme ini ada dua elemen sebagaimana yang dihuraikan oleh, bagi saya, tokoh liberalisme yang paling hebat sekali lah, yang paling utama sekali, iaitu John Locke. John Locke dalam bukunya Two Treatises of Government, ataupun dua risalah berkenaan dengan kerajaan. Risalah yang kedua itu, The Second Treatise of Government, dia menghuraikan ataupun membina asas kepada falsafah yang kemudiannya dikenali sebagai liberalisme ini. John Locke sendiri tak menggunakan istilah liberalisme itu, tetapi kemudian dikembangkan oleh para pemikir dan ahli falsafah berikutnya dan akhirnya dikenali sebagai liberalisme. Dua teras yang membina pemikiran liberal ini menurut John Locke ialah kebebasan, dan dalam istilah ataupun dalam buku itu sendiri digunakan istilah ataupun frasa perfect freedom, kebebasan yang mutlak lah, kebebasan yang sempurna yang ada pada seseorang individu ketika dia dilahirkan. Dan elemen kedua ataupun asas kedua yang membina liberalisme ini ialah equality ataupun kesamarataan. Jadi ini adalah dua asas kepada liberalisme, dan bila kita bercakap ataupun berbincang kepada mengenai liberalisme ini, dua asas inilah yang akhirnya dikembangkan dan menjadi ism ataupun menjadi ideologi kepada falsafah liberalisme ini. Kebebasan itu merujuk kepada kebebasan individu, bukannya kebebasan contohnya kita negara Malaysia bebas daripada penjajah dan sebagainya, tetapi kebebasan individu yang ada ataupun yang menjadi hak ataupun yang menjadi sifat tabi'i, sifat semula jadi seseorang itu ketika dia dilahirkan, dan keadaan sama rata individu itu dengan individu yang lain. Dan kita kena faham, ini memang satu perkara yang semula jadi, yang kita terima secara lumrahnya dalam Islam pun
memang begitulah sebenarnya keadaan kita, iaitu bebas dan juga sama rata ini, dan ia juga adalah sebahagian daripada nilai yang ada di huraikan dalam Al-Quran sendiri. Tapi kita kena faham bahawa asas tadi ni berbeza dengan huraian yang kemudiannya ditokok tambah oleh ahli falsafah liberal, yang menjadikan akhirnya fahaman ataupun ideologi liberalisme ini berbeza dengan konsep kebebasan dan konsep kesamarataan, ataupun yang lebih utamanya konsep keadilan yang ada di dalam Islam. Itu kita kena faham. Tetapi nak balik kepada soalan tadi, yang dikatakan liberalisme itu memang secara asasnya adalah kebebasan dan juga kesamarataan. Tetapi akhirnya dikembangkan berdasarkan kepada kebudayaan yang ada di Eropah, yang ada di Barat, yang akhirnya bertentangan bukan setakat dengan agama Islam, malah bertentangan dengan agama Kristian itu sendiri. Okay, Doktor sambung sikit ya. Bila sebut tentang kebebasan tadi, Doktor, ada orang, tokoh jugalah berkata bahawa sebelum kedatangan Islam sudah ada satu bentuk kebebasan, dan ada pula yang kata terkongkong. Kemudian bila kedatangan Islam, maka Islam telah membebaskan manusia daripada jahiliah itu tadi. Ada setengah kata tidak, ia telah menyekat dan menyempitkan pemikiran manusia dan menyempit kebebasan manusia. So macam mana kita nak faham tu? Islam tu maknanya seolah-olah mengokong, mengecilkan lagi keadaan manusia tu. Jadi kita perlu bebas semula. Ya. Dan ini yang membezakan antara kebebasan yang dihuraikan di dalam Islam dan juga kebebasan yang ada dalam mungkin pelbagai falsafah lain. Nah, itu yang membezakan kita. Dan untuk masyarakat awam kita kena faham poin ini. Bukan sekadar memahami bahawa liberalisme itu memperjuangkan kebebasan. Islam pun memperjuangkan kebebasan, jadi sama sajalah di antara kita Islam dengan ajaran liberalisme. Tak, dia pergi lebih jauh lagi. Bebas. Bila disebut bebas, okeylah, bebas daripada apa? Tak, bebas ni bukan semata-mata bebas begitu. Dia ada satu konteks atau kondisi. Bila cakap bebas tu, bebas daripada apa? Mesti dibincangkan perkara yang mengongkong yang kita nak bawa kebebasan itu. Baik. Dalam konteks yang asal untuk kita nak faham liberalisme ini, kebebasan yang dimaksudkan itu adalah kebebasan mutlak manusia daripada sebarang kawalan oleh pemerintah. Itu yang asal yang ada di dalam buku Two Treaties of Government yang dihuraikan oleh John Locke itu, iaitu keadaan kerajaan monarki ketika itu yang mempunyai kuasa mutlak. Raja itu mempunyai kuasa mutlak dan raja boleh menetapkan apa sahaja berdasarkan sama ada pemikiran dia ataupun mungkin nafsu dia pada ketika tertentu, dan mungkin raja-raja yang tertentu yang zalim dan sebagainya. Mungkin juga raja tadi menetapkan berdasarkan ajaran Kristian pada pemerintah ataupun raja-raja tertentu. Tetapi apa yang nak dibawa oleh John Locke itu ialah kebebasan manusia daripada sebarang ketetapan pemerintah tadi ni yang tak boleh nak dipersoalkan lagi. Jadi itu dalam konteks yang asal, tetapi akhirnya dia membina asas kebebasan itu berasaskan kononnya sifat semula jadi manusia yang memang bebas. Daripada awal dilahirkan manusia ni tidak sepatutnya tunduk kepada pemerintah. Itu yang nak dibincangkan pada asasnya. Tetapi perkembangan huraian itu berikutnya berdasarkan kepada asas metafizik yang menyebut bahawa manusia itu bebas secara semula jadi. Dan itu yang membuatkan huraian liberalisme itu terkeluar daripada persamaannya dengan huraian yang ada di dalam Islam. Dia telah pergi lebih jauh lagi sehingga membebaskan manusia ni secara mutlak, malah membebaskan manusia ni daripada ketetapan ataupun daripada takdir yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang paling besarnya. Itu yang membezakan di antara kita dengan kita umat Islam dan ajaran Islam dengan kebebasan yang dibawa oleh John Locke dan ahli falsafah barat ini. Jadi kita memang secara umumnya kita faham bahawa kita bebas, tapi kita kena ingat bahawa kebebasan kita ini bertitik tolak daripada perjanjian yang telah ada, al-mitsaq ataupun perjanjian alastu bi rabbikum, ayat al-Quran. Kita telah berjanji daripada dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah tanya
kepada manusia ni sebelum dilahirkan lagi. Adakah aku ini Tuhan kamu, dan kita telah berjanji. Tapi walaupun ada perjanjian itu, Tuhan memberi kebebasan dengan maksud kita boleh memilih sama ada untuk terus menunaikan janji itu bila dilahirkan, ataupun bila dilahirkan kita memilih untuk tidak menunaikan janji tadi. Kita dah berjanji bahawa Tuhan, Allah adalah Tuhan kita, tapi bila kita dilahirkan dengan segala kononnya pemikiran kita dan sebenarnya dengan hawa nafsu kita, kita menganggap Tuhan Allah itu bukan lagi Tuhan kita. Kita nak bertuhankan kepada diri sendiri. Itu yang kita nak kena faham perbezaan di antara kebebasan yang ada di dalam Islam dan juga kebebasan yang ada di barat itu. Kebebasan yang ada di barat itu memang membebaskan manusia sehingga menjadikan dirinya Tuhan. Jadi di situ dia masih ada lagi kongkongan tertentu, iaitu dirinya sendiri yang mengongkong dirinya. Dia menganggap dia bebas, tapi dia tertakluk kepada pemikirannya. Kita tak. Kita bebas, tapi kita mengongkongkan diri kita bukan dengan diri kita. Kita kongkong diri kita ini dengan ketuhanan. Suatu zat yang maha agung, yang wajibul wujud, yang lebih tinggi daripada diri kita. Jadi tu perbezaan yang amat besar tu. Jadi kita mengongkong. Kalau nak guna jugalah istilah kongkongan itu. Kita kongkong diri kita dengan wahyu. Golongan ini mengongkong diri mereka dengan akal sahaja. Itu dua asas ilmu ataupun dua asas kewujudan yang amat jauh sekali. Kalau nak gunakan juga istilah kongkongan tu lah. Tapi dalam bahasa yang mungkin lembut sedikit, bagi kita ini sumber kita, dan bagi mereka mungkin mereka menganggap itu sumber lah. Sumber mereka adalah akal mereka sendiri, tapi sumber kita adalah wahyu. Yang dalam masa yang sama kita tak menafikan juga akal itu sebagai alat dan juga sebagai pentafsir kepada wahyu itu. Okey, doktor. Bila doktor sebut tadi nama John Locke ya, dengan fahaman liberalism, saya teringat nama satu lagi tokoh yang bawa ajaran yang agak bercagar dengan Islam, iaitu John Hick yang bawa fahaman pluralisme. So bila sebut John Hick ni, doktor ada sebut tentang pemimpin tu tadi. Jadi dalam saya ada banyak membaca lah. Di antaranya saya teringat balik beberapa tokoh-tokoh yang mempelopori fahaman-fahaman ni kan. Antaranya dia bawanya liberal dalam bentuk pluralisme tu tadi, iaitu Profesor Dr. Harun Nasution. Kemudian diikuti oleh Profesor Dr. Nicholas Majid. Dan itu berapa orang lagi. Di mana dia melihat bahawa kita perlu kepada pluralisme. Kalau kita tengok baru ni ada satu kenyataan di dalam poster tu menunjukkan bahawa pluralisme agama ini perlu kerana ia memupuk keharmonian. Itu poster besar tu ada tulis itu. Dan inilah keindahan bila berbagai agama ini bersama-sama. So tapi dalam Islam kita meletakkan bahawa ada surah Al-Ikhlas tu sebut sangat jelas. Kalau kita surah Al-Kafirun pun sebut dengan jelas. Jadi macam mana doktor kita nak sesuai dengan keadaan pilihan raya negeri yang di Sabah ni sedang berlangsung. Bukan kita kata kita tolak agama lain tak. Macam mana kita nak menyesuaikan Islam itu dengan keadaan yang ada tu. Baik, banyak perkara tu yang perlu diuraikan dalam soalan tu. Baik, kita sedang berbincang tentang liberalisme dalam konteks huraian semasa yang ada sekarang ni dengan cabaran postmodernism. Memang falsafah dan ideologi liberalisme itu berasaskan kepada elemen yang kedua, iaitu equality atau kesamarataan. Itu tak boleh dinafikan akan membawa dan berakhir dengan pluralisme. Dan dalam konteks yang menjadi cabaran untuk kita umat Islam, konsep pluralisme agama. Di sana mungkin ada pluralisme politik, pluralisme ekonomi dan sebagainya. Itu satu isu dan soal yang berbeza. Tetapi yang menjadi cabaran besar kepada kita ialah pluralisme agama. Baik. Itu dari segi rantaian pemikirannya. Nama-nama yang disebutkan tadi ni, Harun Nasution, salah seorang tokoh akademik lah di Indonesia, yang pemikirannya sebenarnya terpengaruh dengan Mu'tazilah. Dalam konteks yang asalnya itu dia bukanlah sangat nak membawa ideologi liberalisme itu, dan wacananya juga bukan untuk mendukung liberalisme. Istilah Islam liberal itu terkemudian. Cumanya yang datang
boleh kita kata anak murid kepada anak murid kepada anak muridnya, yang membawa idea-idea liberal ke dalam Islam dan melahirkan secara khususnya jaringan Islam liberal di Indonesia itu, memang menjadikan dia sebagai antara tokoh utama yang mereka rujuk lah. Dalam konteks yang asal, dia menganggap akidah Ahlussunnah wal Jamaah, kita bercakap tentang Harun Nasution tadi. Dia menganggap akidah Ahlussunnah wal Jamaah secara khususnya Asy'ariyah terlalu mengongkong, bersifat jabariyah, tidak membebaskan pemikiran dan juga kebudayaan umat Islam di rantau Nusantara ini. Jadi dia mencedok idea-idea yang ada di dalam mazhab Mu'tazilah yang telah pun ditinggalkan oleh ulama sejak sekian lama, dengan tujuan untuk nak memajukanlah pada persepsi dia, tetapi sebenarnya akhirnya membawa kepada masuknya idea-idea barat dan termasuk liberalisme itu. Begitu. Pada ketika dan pada wacana semasa zaman dia hanya nak mencadangkan satu idea baru untuk nak membebaskan umat Islam. Tetapi bila usaha untuk membebaskan pemikiran itu untuk lebih maju, dia tak sedar bahawa usahanya itu akhirnya mengakibatkan sesuatu yang buruk, iaitu anak muridnya, contohnya yang disebutkan tadi ni Profesor Nur Khalis, Nur Khalis Majid ataupun Cak Nur, lebih mesra dipanggil Cak Nur. Cak Nur sendiri pun tidaklah sangat membawa idea liberalisme itu. Istilah yang ada ketika itu ialah modern Islam, bukan lagi liberal Islam. Tak membawa idea-idea moden. Itu satu fasa yang kedua. Tetapi anak murid kepada Cak Nur itu seperti Budi Munawar Rahman dan seumpamanya, ini generasi ketiga ini yang akhirnya membawa masuk ideologi liberalisme yang dalam kerangka yang disebutkan, saya sebutkan di awal tadi, bersama dengan cabaran postmodernism, akhirnya memang terpaksa menerima pluralisme agama. Sebab itu arah perjalanan pemikiran dari segi rantaian pemikiran dia memang akhirnya membawa ke situ. Jadi itu perjalanan pemikiran yang perlu kita faham. Dalam soalan tadi bertanyakan juga, okey, dengan cabaran liberalisme dan pluralisme yang ada dibawa oleh sebahagian umat Islam sekarang ini, macam mana kita nak berhadapan dengan cabaran kepelbagaian, secara khususnya dalam konteks kita dan dalam suasana politik, khususnya di Sabah, mungkin di Sarawak selepas ini, ada yang sifat kerencaman itu berbanding dengan Semenanjung, mungkin Kelantan, Terengganu, Kedah, yang lebih ramai majoriti Islam. Sebab orang awam gini, orang awam pun melihat bahawa kalau kita bercakap tentang kita bawa satu Islam, kita kata kita bawa Islam, baik yang sebelah sana pun bawa Islam juga. Yang liberal ni pun dia bercakap, dia seolah-olah. Jadi orang nampak yang lebih nampak macam menonjol itu Islam yang mereka bawa tu. Jadi doktor, itu yang kita nak faham tu. Ya. Jadi dalam cabaran kepelbagaian itu, pegangan kita kepada ahli sunnah wal jamaah itu nampak seolah-olah macam tidak memberi ruang kepada penganut agama lain. Seolah-olah kita ni terlalu eksklusif. Adapun golongan yang liberal dan yang plural inilah yang lebih mengangkat kedudukan agama lain dan juga kedudukan non-muslim itu. Baik, kita nak kena faham. Idea itu mungkin nampak baik secara spontan dan secara sepintas lalu. Sebagaimana yang saya huraikan, bagaimana idea Harun Nasution pada peringkat awal mungkin nampak menarik, tapi kita nak kena fikir panjang, kesan lanjut 50, 60 tahun, 70 tahun akan datang. Dan kesan buruk itu kita nampak sekarang apabila dibuka idea itu dengan mengambil falsafah Mu'tazilah. Akhirnya kesan buruk kita nak dapat lihat sekarang, anak-anak muridnya membawa ajaran liberal, membawa ajaran pluralisme di dalam agama. Dan kalau kita menganggap bahawa dengan membuka kononnya kebebasan dan kesamarataan kepada agama-agama dan bukan setakat agama lah, malah pelbagai ideologi yang ada sekarang, negara ini akan hancur akhirnya. Kehancuran itu kita akan nampak, na'udzubillah lah,
harap tak berlaku. Tapi memang kita, kalau kita memilih jalan itu, kita akan nampak kehancuran itu. Mungkin 50-60 tahun akan datang pula. Sebagai contoh kita tengok baru yang kerajaan yang terdahulu, Menteri Agama minta maaf cakap, dia bawa konsep rahmatan lil alamin, dan konsep itu telah disalahgunakan, akhirnya menyebabkan kesan dia, akibat dia. Jadi doktor nampak macam mana tu sekarang ni saya yang kita bimbang ialah akan muncul lagi tokoh-tokoh yang seperti ini. Dia akan bawa lagi istilah-istilah dan dia kata inilah, tapi sebenarnya itu cenderung kepada yang macam dahulu. Itu sebab kita kena berpegang dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah ni, sebab dia dah teruji 1000 tahun, 1400 tahun. Dia tekal, nampak mungkin slow sedikit, mungkin nampak agak ortodok, agak jumud dan sebagainya, tapi itu tohmahan daripada luar. Tapi di satu sudut yang lain, dia ada satu ekstrim lain yang memang jumud, yang memang tertutup itu. Wahabinya, Khawariznya, itu satu ekstrim. Sebab itu kita berpegang dengan wasatiyah, konsep wasatiyah Ahlussunnah wal Jamaah ni, yang berada di tengah-tengah di antara ekstrim yang kiri, yang keras seperti Daesh, seperti teroris dan sebagainya, dan yang liberal, yang terbuka, membuka ajaran Islam sehingga menganggap Kristian pun Muslim, Yahudi pun Muslim ni. Itu ekstrim yang perlu kita lihat. Jangan kita lihat hanya ada liberal dan juga ahli sunnah. Kalau kita lihat setakat itu, memanglah kita terpaksa pergi agak liberal sedikit sebab nak berada di tengah-tengah. Tapi kita kena ingat spektrum tafsiran Islam ni lebih luas, iaitu ada kelompok ekstrim tu. Jadi bila kita memilih ahli sunnah wal jamaah ni, dan bukan semata-mata kita memilih kerana secara membuta tuli, kerana kita dah sedar sepanjang perjalanan sejarah spektrum pemikiran yang luas itu memang berlaku. Yang mana apabila kita pilih sama ada yang terlalu terbuka ataupun tertutup, itu kesannya memang akan buruk. Dan dalam konteks perbincangan kita nak lihat cabaran daripada kelompok yang terbuka ini. Dan saya nak sambung poin yang saya sebut sebelum ini. Kesan yang mungkin kita akan lihat, mungkin nampak terbuka, mungkin pun akan membawa kemajuan. Lihatlah, memanglah Barat pun maju dan Barat memang terbuka. Tapi lihatlah keadaan yang ada sekarang ini. Ada hubungan seksnya, LGBT-nya, antara mak dan ayah, antara anak dan mak pun tak ada dah. Nilai-nilai kekeluargaan ataupun penghormatan anak kepada mak itu perkara yang paling asas dalam hubungan sesama manusia. Disebabkan kononnya terbuka, aku boleh nak cakap apa pun dengan mak aku. Adab hilang. Bukan setakat adab, akhlak dah memang tak ada. Sesuatu yang normal, asas moral berdasarkan kebudayaan Barat sendiri pun dah tak wujud dah. Memang maju. Tapi keadaan yang caca merba itu dalam bukan setakat dalam politik ataupun dalam ekonomi ke dalam dalam perhubungan seharian yang normalnya ataupun normanya sepatutnya kita menghormati mak kita. Tapi itu bukan sesuatu yang sudah menjadi satu standard umum di dalam masyarakat Barat. Itu kesan apabila kita membuka kononnya idea-idea baru dan idea-idea moden masuk dalam pemikiran dalam kalangan umat Islam ini. Alhamdulillah, selesai sudah segmen ringkas bicara pembela pada hari ini bersama dengan Presiden Muafakat Dr. Wan Adli. Beliau juga adalah pensyarah daripada Universiti Melaya, Fakulti Pengajian Islam, dengan tajuk sebagai mukadimah. Kali pertama beliau duduk bersama untuk berbicara dalam segmen bicara pembela ini. Itu dengan tajuknya Ancaman Pahaman Liberalisme Mencegah dengan Islam. Saya Haji Rashidi Haris ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada para penonton yang setia bersama kami dalam segmen bicara pembela. InsyaAllah kami daripada gabungan NGO di bawah pertubuhan-pertubuhan pembela Islam akan sentiasa menjadi check and balance atau timbang tara kepada kerajaan dan negara ini dalam isu-isu yang berkaitan, yang menyentuh perkara-perkara agama, bangsa dan tanah air. Saya sudahi segmen ini dengan ucapan wabillahi taufiq, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.